Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, kenapa acara pelantikan PM sepi? Kita tahu di mana-mana negara apabila pelantikan jawatan tertinggi negara mereka itu dilantik, maka kita tahu ada wawancara ataupun kita tahu ada sidang media serta juga kita tahu liputan-liputan media antarabangsa kepada negara kita itu termasuklah pemimpin yang diangkat sebagai pemimpin utama itu tadi. Tetapi apa yang saya lihat berlaku di kerajaan baru ini yang mana pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini, saya lihat media antarabangsa dengan begitu hebatnya mengkritik. Yang paling saya terkesan adalah dulu kita mengatakan negara Indonesia itu negara pengamal rasuah, yang mana pemimpin-pemimpinnya banyak yang mengamalkan rasuah. Tetapi hari ini berbeza karena media Indonesia dengan jelas dan terangnya mereka mengkritik kerajaan Malaysia, yang mana kita lihat di media-media mereka mengatakan bahawa parti yang rasuah menjadi Perdana Menteri ataupun parti kurap menjadi Perdana Menteri. Ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh media besar seperti Kompas yang ada di Indonesia. Ini yang saya lihat. Dan saya juga lihat bahwa mereka mengatakan parti kalah menjadi Perdana Menteri. Yang terakhir juga saya lihat ada satu, yaitu mereka katakan bahwa bukan Anwar Perdana Menteri. Inilah akibatnya kalau kita lihat apa yang berlaku di negara kita ini, mungkin sudah sampai ke kemuncaknya, yang mana kita tahu apabila pelantikan Perdana Menteri daripada kalangan mereka yang tidak berkelayakan untuk rakyat kita lihat, begitu juga dengan antarabangsa, maka kita akan lihat apabila Datuk Seri Ismail Sabri ini telah pun menjawat jawatan Perdana Menteri ini nanti, kita lihat apakah ada ucapan tahniah daripada negara tetangga ataupun negara Asia ini kepada beliau. Yang mana kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin berlaku hal yang sama. Cuma yang ada hantar ucapan tahniah itu cuma daripada, kalau tak silap saya, Singapura dengan Indonesia. Ini amat membimbangkan kita kerana kita perlukan hubungan baik dengan negara luar, terutamanya Asia ini. Tetapi kalau kepercayaan negara luar kepada negara kita ini sudah tidak ada, yang mana kalau kita lihat Indonesia dengan terang-terang mengatakan parti kurap yang menjadi Perdana Menteri, maka negara-negara lain juga mengkritik Malaysia dengan isu yang sama, yang mana kepercayaan itu tidak ada. Dari kepercayaan tidak ada itu, jadi bagaimana kita nak mencari pelaburan baru, pelaburan daripada luar? Bagaimana kita nak merancakkan ekonomi kita ini? Kerana kita tahu apa yang berlaku dalam negara kita ini, yang mana kita tahu kerajaan Perikatan Nasional itu telah pun membuat hutang yang begitu banyak. Tetapi hari ini negara luar juga tahu kerajaan baru yang terbentuk ini adalah daripada benda yang sama. Jadi mereka tahu, mereka yang dalam komponen yang telah ada dalam Perikatan Nasional ini tadi, dilihat oleh mereka ini tidak berjaya melakukan sesuatu perubahan. Ini adalah jelas. Tetapi saya berharap tidak berlaku seperti itulah, kerana yang akan merasa kesusahan itu nanti adalah kita rakyat. Mereka pemimpin tak apa, gaji mereka puluhan ribu, ratusan ribu. Ini akan menyesakkan lagi rakyat apabila kita lagi berdepan dengan masalah pandemik yang ada. Tetapi kerana kegilaan mereka untuk kekal berkuasa dan mereka tidak nak pemimpin yang boleh dilihat oleh negara luar, yang memang boleh membangunkan negara ini menjadi Perdana Menteri, maka ini akibatnya. Yang mana kita tahu negara luar sebenarnya dalam kancah kita ada seperti ini. Kita di Malaysia ini bertelagah, yang mana saya lihat rakyat pun ada separuh yang menyokong di sebelah sana, yang separuh menyokong di sebelah pihak pembangkang. Ini kita lihat bahawa negara luar berharap Malaysia itu mendapat seorang pemimpin yang baik, yang mana negara luar itu percaya bahawa hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang boleh mengeluarkan negara kita ini daripada masalah yang ada nih. Pemimpin negara luar berharap itu, tetapi apa yang berlaku di sebaliknya, dan kita rakyat juga paham bahawa yang nak menentukan pemimpin ini naik adalah di kalangan ahli parlimen, yang mana ahli parlimen kita ini ramai yang terjerat dengan benda-benda yang tidak betul, yaitu seperti rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan di dalam kerajaan yang telah terbentuk yang lalu. Kita tahu juga di dalam kerajaan ini ada kluster mahkamah, yang mana dikatakan oleh Perdana Menteri yang lalu, yaitu mantan Perdana Menteri kita, mengatakan dia sendiri tak nak bersekongkol dengan kerajaan kleptokrat. Tetapi hakikatnya dia bersekongkol lah hari ini. Jadi kenyataan-kenyataan ahli politik yang ada di sebelah pihak sana itu kita tidak boleh menggunakan pakai dan dilihat oleh media antarabangsa. Ini amat merugikan kita kerana
kita membuang waktu dengan pandemik yang ada dan kita tidak berjaya untuk menarik pelaburan dan kita juga tidak berjaya menaikkan tahap ekonomi negara kita ini. Malah kerajaan yang baru terbentuk ini nanti kita tidak tahu daripada mana dia nak mengambil duit. Duit yang ada yang dipakaikan oleh kerajaan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu juga kita dengar menggunakan duit Kuan. Jika kali ini mereka nak menggunakan duit-duit tabung yang ada di dalam negara kita ini, maka apabila mereka tidak berjaya juga, maka kita akan menerima padahnya. Itulah yang saya perkatakan bahwa mungkin kita akan berdepan dengan masalah negara muflis lepas ini. Yang mana kewangan sumber-sumber negara ini digunakan untuk mereka cuba menaikkan ekonomi negara untuk juga menyelamatkan keadaan yang mana dalam pandemik yang ada hari ini. Jika dua keadaan ini mereka tidak berjaya lakukan, maka kita akan dalam kesusahan. Inilah yang akan menyesak rakyat, yang mana pemimpin utama kita itu sepatutnya dipilih daripada kalangan mereka yang memang layak. Yang mana kita tahu sepatutnya apa yang berlaku, tetapi yang sudah berlaku ini saya tidak menyangkal bahwa cara pelantikan untuk Perdana Menteri ataupun apa yang dah berlaku ini, saya akui bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak cukup majoriti, tetapi kalau mereka sebagai pemimpin ataupun mereka yang dilantik MP ini tadi melihat bahwa ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada dan mereka tidak menyangkal kerana tidak gila dengan kuasa, maka mereka beri laluan bahwa terima hakikat bahwa yang nak menyelamatkan negara ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kerana mereka menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan jawapan ini yang mereka nak, kerana mereka inginkan kuasa, kerana mereka rasa apabila mereka di sana dapat gaji ataupun projek tender ataupun kekuasaan, maka dia abaikan bahwa tidak perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri pun tak apa, kerana yang pada mereka negara ini nak hancur pun tidak apa. Mereka yang penting yang kayanya mereka. Inilah yang kita lihat hari ini, bahwa pemimpin yang ada, kalau kita nak cerita tentang Malaysia ni, bagaimana mereka nak membangunkan balik, bagaimana kerosakan yang dilakukan oleh mereka sendiri ini mereka nak tutupi ataupun nak selamatkan, ini kita nampak tidak ada, kerana mereka sudah rosakkan. Mereka yang rosakkan, bagaimana mereka nak repair balik, bagaimana mereka nak mencari jalan untuk menampal kelompongan yang telah mereka lakukan. Ini tidak akan ada jalan. Malah kita akan tahu kerajaan yang baru ini nanti akan menambah lagi hutang. Jadi daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu telah pun membuat hutang yang begitu banyak, dan kita pula menjatuhkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka kerajaan baru ini terbentuk membuat lagi satu hutang baru. Kerana apa yang berlaku ini terus menerus dan sampailah ke pilihan raya ke-15 ini nanti, dan hutang negara itu berlambak. Siapa yang ambil alih, maka orang itu haruslah pemimpin yang betul-betul untuk membaiki keadaan. Jika tidak, kita betul-betul di tahap yang paling bahaya, yang mana kerosakan ini telah dilakukan oleh Barisan Nasional yang lalu, disambung pula apabila PH memerintah selama 22 bulan. Sedikit hutang kita boleh dibayar, yang mana kita terjerat dengan hutang yang dibuat oleh Datuk Seri Najib pula, yang melibatkan 1 MDB, yang mana hutang 1 MDB pun kita perlu nak kena bayar. Ini amat menyusahkan kita. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Saya banyak hal yang perlu saya nak rungkaikan berkenaan dengan isu itu, tetapi saya tak naklah holkan dulu. Tetapi kita lihat inilah yang berlaku, dan apabila siapa yang menang PRU ke-15 ini nanti, kita perlu mengubah sistem kita ini supaya tidak menyesakkan rakyat di bawah. Kerana kita tahu apa yang berlaku ini, keuntungan negara kita ini daripada hasil minyak contohnya, itu begitu banyak. Tetapi kerana pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak adil dan tidak tahu untuk mentadbir negara, maka sia-sia kita mempunyai hasil bumi. Yang mana kita lihat hari ini kita berdepan dengan masalah hutang, padahal kita mempunyai hasil dalam negara yang bolehlah kita katakan cukup untuk negara kita ini membangun. Nah, inilah yang kita lihat hari ini, dan inilah yang kita berdepan juga dengan masalah pandemik ini amat membimbangkan, kerana dua isu yaitu pandemik dan juga ekonomi negara kita ini. Jika Perdana Menteri baru dilantik ini tidak berjaya menjalankan kerja dia, maka kita akan di dalam masalah.
untuk mereka yang ada di sana, terutamanya parti PAS yang menyokong kerajaan yang ada, begitu juga UMNO, begitu juga Bersatu, begitu juga JPS. Parti-parti ini, mereka-mereka ahli politik ini bersukaria karena selepas ini mereka akan dapat jawatan, lantikan politik, GLC, projek-projek, tenda-tenda ini semua mereka boleh dapat karena inilah harapan mereka. Jadi apa yang berlaku, rakyat di bawah hendak mendapat 500 pun tidak dapat. So itulah yang kita sebagai rakyat ini lihat. Bertelagah sesama kita apabila saya buat video seperti ini pun dikritik, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanya ada 20 sen lagi dalam poket mereka ini. Itulah hakikatnya kita rakyat ini. Pandangan yang baik tak nak didengar, tapi apabila pandangan yang songsang mereka nak dengar. Itulah sifat juga manusia. Thank you.